سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أما بعد. Alhamdulillah, kita kembali pada pembacaan kitab Safinatun Najah, di mana pada perjumpaan yang lalu kita sedang memasuki atau membicarakan bab berkenaan rukun-rukun iman. Telah kita melalui bab berkenaan dengan beriman kepada Allah dan juga para malaikat-malaikatnya dan juga kitab-kitabnya. Maka pada hari ini kita akan menyambung pada rukun yang berikutnya, iaitu rukun yang keempat, wa rusulihi, dan beriman kepada rasul-rasulnya. Ini rasul-rasul yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, hantarkan ke muka bumi ini. Jemaah yang dirahmati Allah sekalian, perlu untuk kita fahami bahawa apabila kita membicarakan berkenaan dengan beriman kepada para rasul dan juga para nabi, hendaklah kita faham bahawa mereka ini adalah sebaik-baik makhluk Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kullan faddalnahum 'alal 'alamin. Dan mereka-mereka itu telah kami muliakan, telah kami utamakan di antara sekalian alam. Jadi ini adalah iman kita. Apabila kita membicarakan berkenaan dengan para nabi dan rasul, mereka itu adalah seafdal-afdal makhluk Allah, sekaligus maknanya seafdal-afdal manusia. Jadi tidak ada manusia yang boleh melebihi para pangkatnya para nabi dan juga rasul. Baik. Jadi dalam masa yang sama, apabila kita mempercayai, beriman berkenaan dengan rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala, bermakna mereka ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa petunjuk untuk sekalian alam. Di mana setiap daripada mereka itu ada beberapa kaum, ada kaum-kaum yang mereka diutuskan. Allah turunkan mereka untuk membawakan syariat yang sesuai untuk zaman mereka. Yang sesuai dengan zaman mereka. Jadi syariat-syariat para nabi-nabi terdahulu itu berbeza-beza. Syariat Nabi Musa AS itu berbeza dengan syariatnya Nabi Isa AS. Syariatnya Nabi Ibrahim juga berbeza dengan nabi-nabi yang lain. Maka begitu juga dengan syariatnya Nabi SAW yang kita sekarang berada ini, berbeza dengan syariat nabi-nabi yang terdahulu. Bermakna apa? Kita tidak boleh mengikut syariat-syariat nabi-nabi yang terdahulu. Tak boleh kata saya ikut ni pasal dulu zaman Nabi Musa AS boleh untuk dibuatkan sekian. Tak boleh. Bila datang Islam, Islam memansuhkan hukum-hukum dan syariat-syariat nabi-nabi terdahulu. Baik. Jadi syariat itu dia bertukar-tukar. Adapun berkenaan dengan akidah, maka semuanya sama. Tiap para nabi dan rasul itu membawa akidah yang sama. Mengesakan Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah daripada sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi apabila kita membicarakan berkenaan dengan beriman kepada rasul-rasul Allah, kita harus percaya bahawasanya para nabi dan rasul juga mereka ini ada sifat-sifat yang wajib, juga pada masa yang sama ada sifat-sifat yang mustahil dan juga ada sifat-sifat yang harus. Sifat yang wajib itu mereka mestilah bersifat dengan tabligh. Bermakna mereka ini bersifat dengan menyampaikan. Apa saja yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada mereka, mereka kena sampaikan. Mereka akan sampaikan semuanya. Tak ada yang mereka selindung, tak ada yang mereka sembunyikan. Oh ini untuk aku punya kawan je. Oh ini untuk aku punya anak je. Untuk orang lain tak boleh, tak ada. No such thing. Nabi dan Rasul itu bila Allah Subhanahu wa taala berikan mereka, turunkan mereka ke muka bumi ini, bahawa ajak manusia semuanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan mereka untuk sampaikan. Tak ada yang mereka sembunyikan. Yang kedua, bersifat dengan amanah. Bersifat dengan amanah. Jadi mereka itu amanah dengan apa yang telah Allah berikan. Yang ketiga adalah sifat jujur. Jujur, dan yang keempat adalah sifat fatanah. Mereka itu mempunyai sifat kebijaksanaan. Jadi sifat-sifat para nabi dan rasul ini mesti ada pada mereka. Sifat jujur, sifat amanah. So tidak ada dalam keadaan ataupun sirah mereka, sejarah mereka itu ada mereka itu berdusta kepada kaum mereka, tidak ada. Jadi kalau kita ada baca kat mana-mana dalam kitab, ke buku ke mana, tiba-tiba kita nampak bahawa Nabi ni tipu umat dia, katakan A sebenarnya B, maka itu adalah cerita yang diada-adakan. Cerita-cerita sungsang, subhanallah, terutama cerita-cerita para Nabi dan Rasul sebelum Nabi SAW.
Ada yang sudah bercampur gaul dengan rekaan-rekaan orang-orang Yahudi. Pasal mereka ni tak senang, tak suka dengan nabi-nabi mereka, mereka tukar. Mereka tukar cerita-cerita para nabi dan rasul mereka sendiri. Na'udzubillah. Baik. Kemudian itu sifat-sifat mereka. Dan sifat-sifat mustahil adalah sifat-sifat yang berlawanan dengan sifat-sifat mereka. Dan sebagainya. Dan sifat yang harus itu adalah sifat-sifat yang harus yang berlaku kepada manusia tanpa ada menunjukkan kekurangan pada diri manusia itu sendiri. Seperti berkenaan dengan demam, sakit yang ringan-ringan dan sebagainya. Ada pun sampai penyakit sopak ke, sampai Nabi tu putus tangan ke, putus kaki, maka itu tak ada. Kerana sifat para Nabi dan Rasul itu memang ataupun ia bersih, sunyi daripada perkara-perkara yang menunjukkan kecacatan. Tak ada Nabi buta, tak ada Nabi pekat dan sebagainya. Na'udzubillah. Baik. Dan pada masa yang sama juga kita boleh percaya bahawasanya mereka ini datang dengan keadaan Allah Subhanahu Wa Taala ikutkan mereka, sertakan mereka dengan perkara-perkara yang menyalahi adat. Yang kita sedia maklum bahawa yang menyalahi adat ini dinamakan sebagai mukjizat. Perkara-perkara yang menyalahi adat ini dia ada beberapa kategori-kategori sebenarnya. Yang pertama tu yang kita sedia maklum yang dinamakan sebagai mukjizat. Jadi perkara-perkara yang menyalahi adat yang berlaku atau yang diberikan kepada seorang Nabi dan Rasul setelah mereka diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Kita sedia maklum tentang kisah Nabi Musa AS. Diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tongkat. Diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan tongkat itu boleh membelah lautan merah. Kita sedia maklum cerita itu. Mukjizatnya Nabi Isa AS. Mukjizatnya baginda Nabi SAW yang sampai sekarang masih lagi berterusan, iaitu Al-Quranul Karim. Ini mukjizat Nabi SAW yang paling besar. Subhanallah. Jadi mereka ini, mukjizat itu perkara-perkara yang menyalahi adat yang berlaku ke atas seorang Nabi dan Rasul setelah mereka diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Yang kedua dinamakan irhaus. Irhaus ini perkara-perkara yang menyalahi adat tetapi ia berlaku ke atas seorang Nabi dan Rasul sebelum ia diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Kisah belah dadanya Nabi SAW. Ini termasuk daripada irhaus. Nabi SAW ketika masih muda, kita sedia maklum tinggal bersama dengan pakciknya bernama Abu Talib. Abu Talib ini kalau pulang bawa susu, bawa makanan, Nabi SAW akan minum dulu. Akan bawa pulang, contohlah kita letak satu gelas letak. Jadi gelas tu akan diminum sedikit oleh Nabi SAW, kemudian diberikan untuk semua anak-anaknya. Selesai diberikan kepada semua anak-anaknya, gelas tu masih penuh dengan susu juga. Ini dinamakan sebagai irhaus. Keberkatan baginda Nabi SAW. Anak-anak Abu Talib ini kalau bangun tidur, kita sedia maklum bangun tidur tu muka sepet. Kan, muka ronyok dan sebagainya. Tapi Nabi SAW apabila bangun tidur, muka segar. Dengan bercelak mata, dengan muka berseri, subhanallah. Seolah-olah baginda tak tidur. Padahal Nabi tidur. Subhanallah. Ini dinamakan sebagai irhaus. Kelebihan yang diberikan atau perkara-perkara yang menyalahi adat. Adat biasanya A tapi berlaku kepada para Nabi dan Rasul B. Sebelum diangkat menjadi Rasul, maka dinamakan sebagai irhaus. Yang ketiga dinamakan sebagai karamah. Kelebihan. Ini diberikan kepada para wali-wali Allah, pada orang-orang soleh yang Allah pilih. Ada wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah berikan berbagai kelebihan-kelebihan. Ada yang boleh berzikir dalam 10 minit, 10,000 kali, 60,000 kali dalam 10 minit, subhanallah. Ini perkara-perkara yang menyalahi adat. Yang kita sedia maklum antara kelebihan karamah Al-Habib Nur bin Muhammad Al-Habsyi, jalan atas air dan sebagainya, subhanallah. Ini semua dinamakan sebagai karamah. Kelebihan yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah sayang. Yang berikutnya adalah dinamakan sebagai istidraj. Kelebihan yang Allah berikan sampai terkadang-kadang ia menyalahi adat yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah murka. Apa perbezaan dia? Istidrajnya Allah Subhanahu Wa Taala berikan supaya orang itu haya dengan kelebihan-kelebihan tersebut. Na'udzubillah. Ada orang dia mengatakan dia kalau semayang dia menjadi miskin, tapi kalau dia tak semayang dia jadi kaya. Na'udzubillah. Ini namanya istidraj. Makin dia tak semayang, makin dia jadi kaya.
Kita lihat Firaun. Kita sedia maklum Firaun tu raja yang zalim sampai to the extent mengaku dirinya Tuhan. Firaun itu Allah Subhanahu Wa Taala berikan dia istidraj sampai dia tak pernah kena penyakit apa pun. Even gatal pun tak ada Firaun ni. Nyamuk pun takut nak dengan Firaun. Bayangkan. Jadi ini nama istidraj. Ini bukan Firaun ni ada keramat ke apa, tak ada. Itu nama istidraj. Allah berikan kelebihan tu, maka dia kemudian akan hayal dengan kelebihan tersebut sampai bawa kepada kematian yang akan mewajibkan dia mendapatkan azab dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kemudian yang berikutnya ia dinamakan sebagai sihir. Perkara-perkara yang melahi adat tapi ada perantaraan makhluk Allah. Jadi ini semua adalah perkara-perkara menyalahi adat, bukan bermakna apa yang nak kita faham di sini adalah bukan bermakna dia ada perkara yang extraordinary ini, dia adalah orang yang 100% soleh. Kita iakan tapi jangan kita dustakan. Pasal sekarang kita tak tahu, kalau dia bilang kita dia ni ada kelebihan ini, ada kelebihan tu, tapi kita cek balik dia tak pernah semayang. Dia tak pernah keluar zakat. Subhanallah. Bermakna dia sedang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala istidraj. Na'udzubillah. Baik. Jadi itu berkenaan dengan kelebihan para nabi dan juga rasul, dan juga pada masa yang sama apabila kita membicarakan berkenaan dengan para nabi dan rasul, kita harus yakin dan juga percaya bahawa mereka ini para nabi dan rasul, mereka ini adalah bersifat dengan sifat maksum. Maksum ni bermakna apa? Mereka ini terhindar daripada berbuat perbuatan yang dosa, termasuk perbuatan-perbuatan yang makruh. Allah Subhanahu Wa Taala jauhkan mereka. Jadi kalau kita ada baca cerita nabi ini pernah buat maksiat ini, na'udzubillah, nabi ini pernah buat ini, bermakna itu adalah cerita rekaan. Jangan kita percaya apa pun pasal nabi dan rasul tak macam kita. Mereka tu memang manusia, memang itu manusia, tapi Allah Subhanahu Wa Taala angkat darjat mereka atas pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi para nabi dan rasul ini, mereka adalah maksum. Kita kalau baca, dengar kat mana-mana cerita, harus kita kena take note. Kadang-kadang ada ustaz pun dia cerita pula. Dia cerita benda-benda yang kalau bahasa kita cerita Israeliat. Cerita-cerita yang rekaan, na'udzubillah. Dulu saya pernah baca yang obviously adalah cerita yang rekaan. Dia cerita tu ada seorang perempuan yang berbaik kepada seekor anjing. Kemudian dengan berkat dalam kitab ni tulis lah, dalam buku ni tulis, maka kerana dengan berkat perempuan ni adalah perempuan penzina, pelacur lah maknanya, dan dia pernah berikan minuman kepada seekor anjing, maka dengan itu Allah Subhanahu Wa Taala balas dia dengan diberikan 7 orang anak, 7 dari para nabi dan rasul. Ini cerita meripik. Nabi dan rasul itu mereka dari keturunan yang bersih, bukan ada keturunan yang ada rekod. Subhanallah. Jadi kita kena jaga baik. Para nabi dan rasul, nama mereka suci, nama mereka harum. Baik. Dan pada masa yang sama juga apabila kita beriman dengan para nabi dan rasul, kita kena harus faham bahawa di antara yang terbaik di antara para nabi dan rasul itu adalah yang dinamakan sebagai ulul azmi. Nabi-nabi yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ujian, dan mereka bersabar lebih daripada para nabi-nabi yang lain. Nabi SAW ketuanya, Nabi Ibrahim AS, Nabi Musa AS, Nabi Isa AS, dan juga Nabi Nuh AS. Ini 5 nabi dipanggil sebagai nabi ulul azmi. Jadi yang kita kena percaya, beriman secara detail itu, atau nama-nama mereka itu yang kita sedia maklum adalah 25 rasul. Nama-nama mereka ini disebut dalam Al-Quran. Sebab itu kita wajib beriman dengan 25 rasul ini. Adapun yang bakinya, ulama mengatakan tidak ada yang mengetahui jumlah para nabi yang hakikatnya kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Yang rasul itu ulama mengatakan 313, juga ada khilaf di antara ulama. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah apabila kita membicarakan berkenaan dengan para nabi, beriman dengan para nabi dan rasul, bermakna kita juga sebagai orang Islam juga harus mengetahui sirah ringkas tentang baginda Nabi SAW. Tahu siapa ayahanda Nabi, siapa ibunda Nabi SAW, Nabi lahir di mana, Nabi lahir tahun apa, nasab keturunan Nabi SAW, Nabi mendapat wahyu ketika berumur berapa, Nabi hijrah umur berapa, Nabi wafat pada umur berapa, dan sebagainya. Yang basic. Kan, subhanallah, kalau boleh kita hafal lagu-lagu Melayu kita ke,
lagu Isabila boleh hafal ke takkanlah nak keturunan Nabi SAW kita tak boleh hafal. Subhanallah. Pasal ini lagi penting. Kalau kita sendiri agama Islam tak nak belajar tentang Nabi SAW, siapa lagi yang nak belajar? Siapa lagi nak ambil tahu tentang baginda Nabi SAW kalau bukan orang Islam sendiri? Subhanallah. Baik. Jadi itulah secara ringkasnya apabila kita bicarakan bab berkenaan dengan beriman dengan para nabi dan juga rasul. Baik. Jadi kita lanjutkan rukun yang berikutnya, rukun yang kelima, wabil yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir, yakni hari kiamat. Wajib untuk kita percaya bahawa hari kiamat itu pasti akan berlaku dan juga perkara-perkara yang berkaitan dengan hari kiamat. Perkara-perkara yang berkaitan dengan hari akhirat. Bermula daripada alam kubur, alam barzakh, soal mungkar nangkir, soal azab kubur, soal fitnah kubur, soal nikmat kubur, soal kebangkitan, soal padang mahsyar, soal hisab, soal titian sirat, soal syurga dan neraka dan apa-apa yang berkaitan dengan hari akhirat. Wajib kita sebagai orang yang beriman percaya kepadanya. Subhanallah. Ada orang dia ragu pasal dia ikut logik. Dia kata kalau kita mati, matilah, kenapa nak kena bangkitkan balik? Ini soalan atau ini jawapan sama yang diutarakan atau yang diberitahu, diperbualkan oleh orang-orang musyrikin pada zamannya Nabi SAW berada di Mekah. Sebab tu kalau kita melihat pada surah-surah Juz Amma itu, kebanyakannya itu turun di Mekah. Banyak menyentuh tentang hari-hari akhirat, hari-hari kebangkitan. Subhanallah. Baik. Kemudian, dari itulah perkara-perkara yang berkaitan dengan hari kiamat. Wajib untuk kita percaya. Yang terakhir sekali kita habiskan adalah wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Dan beriman bahawa takdir yang baik dan takdir yang buruk itu semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Semua apa yang Allah takdirkan, semuanya itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, ia bukan datang daripada manusia. Qada dan qadar datang daripada Allah. Perkara yang baik, perkara yang buruk itu Allah yang ciptakan. Adanya iblis Allah yang ciptakan. Adanya kejahatan juga Allah yang ciptakan. Tapi bukan Allah sengaja nak kata ciptakan kejahatan supaya kita boleh melakukan kejahatan, tidak. Sebab tu Allah berikan kita apa? Akal. Allah berikan kita akal dan Allah berikan benda-benda yang jahat ini untuk uji kita. Kita cuba lihat antara, letaklah benda-benda yang haram. Contohlah arak. Antara air oren dengan air sirap, bandingkan dengan air arak, mana lagi banyak advertisement daripada antara keduanya? Air arak. Yang dekat bas, yang dekat teksi, yang dekat MRT kadang-kadang. Yang advertisement apa? Advertisement arak. Pasal apa? Ini ujian. Allah nak tengok iman kita ni macam mana. Subhanallah. Jadi, apa yang Allah takdirkan, yang baik dan yang buruk itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita yang pilih. Kita yang pilih nak lakukan kejahatan, kita pilih nak lakukan kebaikan. Subhanallah. Baik, wallahu a'lam bishawab. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi berkenaan dengan tajuk yang baru pada esok hari insya-Allah. Baca surah Al-Asr dan tasbih kafaratul majlis. Bismillah. آمين 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 يا رب العالمين. ربنا تقبل دعاءنا وأعمالنا وصلاتنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.